Tinjauan di sekitar Dataran Merdeka pada jam 1 pagi mendapati sebahagian besar hadapan bangunan Sultan Abdul Samad dan Jalan Raja dilanda banjir akibat limpahan Sungai Gombak. Semua laluan masuk ke Dataran Merdeka terutama dari arah Padang Merbuk dan Masjid Negara ditutup kepada semua kenderaan. Manakala pengguna jalan raya dilencongkan ke Jalan Sultan Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, hujan es batu. Tinusa 2. Ya Allah, sandakan hujan es batu. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar, salji. Allahu Akbar. Allahu Akbar guys, salji. Salji di Sabah. Saya berada di puncak Gunung Kinabalu. Masa peristiwa salji di gunung tu, dia berlaku secara tak sedar, okey. Tiba-tiba masa tu saya tengah tunggu giliran untuk mengambil gambar di puncak Gunung Kinabalu. Okey, dan secara tiba-tiba ada ketulan ais yang jatuhlah berterbangan. Dia berterbangan sekitar 5 hingga 6 minit begitulah. Bentuk dia kecil-kecil lah. Dia macam ada petak-petak sikit. Okay. Perasaan saya waktu itu sukar digambarkan. Sama ada sebab pun saya ada rasa sebab nampak salji depan mata kan di Malaysia. Okay. Sebab sebelum ni kita cuma tengok di TV saja. Fenomena alam yang jarang berlaku ada juga tidak mampu dikesan oleh Jabatan Meteorologi kerana bergantung kepada keupayaan teknologi. Teknologi pencerapan cuaca yang dimiliki oleh Jabatan Meteorologi Malaysia terbahagi kepada 2, iaitu sistem automatik dan manual. Ini bagi mengumpul data seperti angin, arah dan laju, suhu, hujan, tekanan udara serta kelembapan untuk ramalan serta amaran cuaca. Yang sedang berlangsung adalah pengumpulan data stesen udara atas di stesen pencerapan utama Pejabat Meteorologi Sepang. Stesen udara atas ni berperanan mencerap profil atmosfera di stesen tersebutlah. Okey. 8 stesen kita ada di tempat ini, iaitu Kelai Sepang, di Bayan Lepas, Kota Baru, Kuantan, Kuching, Bintulu, Kota Kinabalu dan Tawau. Okey. Sensor yang digunakan untuk mencerap profil atmosfera ni dia dipanggil radioson. Alat radioson diterbangkan menggunakan belon berisi gas hidrogen dan dibuat sebanyak 2 kali sehari. Difahamkan ia mempunyai waktu spesifik untuk dilepaskan serentak dengan negara lain. Belon tersebut boleh mencerap, radioson tersebut boleh mencerap sehingga 35 km. Maksudnya setiap level kita dapat data daripada radioson. Cek balik radioson yang kita nak lancar tadi tu, tengok balik temperature dia berapa. Kita boleh nampak. So ni graf temperature dia ni. Dia nilai yang latest kita dapat. Kepentingan radioson ni, data-data tu kita boleh digunakan untuk membantu meramal cuaca dan juga terutama sekali untuk ramalan ribut peti di kawasan tersebut. Data yang diperolehi di stesen ini biasanya digunakan untuk membantu dunia penerbangan. Ini kerana perjalanan kapal terbang berhubung rapat dengan cuaca, terutama pergerakan angin. Kelajuan angin, make sure dia nampak dia berpusing dengan smooth lah. Seterusnya, kita mempunyai 2 sensor yang digunakan untuk mencerap angin, iaitu untuk mencerap arah angin. Kita panggil sensor tersebut wind vane, yang mana dia menentukan arah angin datang daripada mana dan ke arah mana lah. Okay. Dan satu lagi sensor kita panggil cup anemometer yang kita gunakan untuk mencerap kelajuan angin. Make sure sensor dalam keadaan betul lah. Cuba cek dia punya position sensor tu. Teknologi yang berada dalam pondok kecil ini dikenali sebagai Adang Stevenson bagi mencerap suhu. Dan air ada dalam dia punya kontainer tu dan bekas tu. Untuk mencerap suhu, kita menggunakan
sensor berjenis PT100, okey, resistance sensor, yang mana kita mempunyai dua sensor, iaitu sensor untuk berbuli kering dan juga berbuli basah. Kenapa kita mempunyai dua sensor ini? Sebabnya kita perlu cerap untuk kita, selain kita dapatkan suhu permukaan, kita dapatkan juga humidity melalui sensor tersebut. Okey, sekarang kita nak cek tipping bucket ni sama ada dalam kondisi. Bagi mengesan taburan hujan pula, peralatan khas ini akan digunakan. Kita mempunyai sensor yang digunakan untuk mencerap air hujan, yang kita panggil tolok hujan ataupun tipping bucket. Yang mana tipping bucket ni dicerap juga secara automatik, yang mana satu tipping yang bergerak mempunyai amount sebanyak 0.2 mm. Menurut Nick, beberapa teknologi ramalan cuaca yang sedia ada di seluruh negara perlu diberi perhatian. Okey, sekiranya teknologi tidak dilakukan ataupun tidak ditambah baik, kemungkinan ramalan dan juga amalan cuaca kita keluarkan ni agak tersasar. Kenapa? Kerana disebabkan oleh kekurangan sumber yang digunakan untuk membantu dan juga membantu dalam pengeluaran ramalan dan juga amaran cuaca. Setakat ini, Jabatan Meteorologi Malaysia telah bekerjasama secara rapat dengan Pusat Hidrografi Nasional PSN, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dari segi penggunaan teknologi kerana ia berkait rapat antara satu sama lain. Kajian pasang surut ini amat penting. Walaupun sedikit kajian yang dipakai, tapi memberikan impak yang besar. Kerana daripada pasang surut sini kita dapat melihat kenaikan air, paras air secara menegak dan juga keadaan pergerakan air dan arus permukaan yang akan memberi impak kepada keadaan pesisir pantai disebabkan oleh hakisan, pembangunan pesisir pantai dan segala-galanya yang berkaitan. Ini adalah elemen ataupun parameter yang diperlukan untuk kajian bagi iklim dan juga cuaca nasional. Walaupun peralatan yang sedia ada sudah memadai dalam memberi ramalan cuaca yang tinggi ketepatannya, tetapi sekiranya diperluaskan, ini dapat memberi jaminan masa depan yang lebih baik. Pada masa ini, penumpuan data kita hanya berada di kawasan pesisir pantai dan penumpuan di kawasan-kawasan laut dalam ataupun laut tengah seperti Laut Cina Selatan masih belum dirokai sepenuhnya lagi. Dan ini memerlukan kos yang agak besar dan memakan masa yang lama kerana kawasan tersebut disebabkan oleh kedalaman, pattern ataupun aset-aset yang perlu digunakan dan kepakaran yang kita perlukan lebih mendalam untuk mendapatkan data analisa dan production yang lebih baik pada masa yang akan datang. Mungkin penyelesaian kepada permasalahan bencana alam yang dikaitkan dengan perubahan iklim, rentetan pembangunan tidak terancang, boleh ditangani dengan semua agensi berkaitan menggembling semua sumber yang terhad secara bersama. Kerajaan ada polisi, kemudian ada sistem, struktur organisasi. Kita pantau. Kita pantau dengan menggunakan pengetahuan, kemahiran serta teknologi. Dan bila kita ada semua tu, kita bermesyuarat, kita berseminar, kita berkongsi maklumat, lepas tu kita mencari satu penyelesaian. Kemudian kita beritahu kepada rakyat. Rakyat, tempatan mana tempat yang serius. Ini kerjasama ramai. Lepas tu pelibatan komuniti memang dicanangkan di peringkat antarabangsa untuk bersama-sama menjayakan isu perubahan iklim ini. Tapi kalau rakyat sudah faham, rakyat mempunyai kuasa mendesak untuk pastikan bahawa isu perubahan iklim ini terkawal. Semuanya terletak di tangan kita untuk mempertahankan biodiversiti demi kesinambungan ekosistem dan manusia sejagat.